So, depan ni apa dia ni? Okey, depan ni adalah biskut teratai layu di Tasikmadu. Okey, so yang mana baru join kami, so anda boleh tengok keenakan biskut ni. Dan sebentar lagi saya akan share satu persatu cara penghasilan biskut ni dan teknik-teknik apa yang kami gunakan untuk kesedapan biskut ni. So, jangan lupa stay tune dengan saya. Biskut teratai layu di Tasikmadu. Gebu lembut, memang sedap. Jom. Memori dalam setiap suapan, sentuhan istimewa, pastinya di Family Corner. Family Corner untuk semua menepati cita rasa, pastinya di Family Corner. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anda sekarang berada di Kitchen Studio Family Corner. Okey, malam ni saya akan share resepi yang pertama daripada Family Corner, cookies yang Family Corner pernah jual, iaitu teratai layu di Tasikmadu. So, anda boleh tengok bagaimana saya akan tunjuk resepi daripada A sampai ke Z. Teknik-teknik macam mana nak menghasilkan dia, apa yang anda tak boleh buat, apa yang perlu anda buat untuk jadikan cookies ini paling sedap, paling simple, dan anda boleh buat cookies ni di rumah untuk ahli keluarga anda, atau yang nak jual pun tak ada masalah, kita share untuk anda. Okey. So, teratai layu di Tasikmadu ada dua. So, anda bahagikan bahan A dan juga bahan B. Untuk bahan A, 250 gram butter. Okey. So, yang seterusnya adalah 20 gram shortening. Seterusnya adalah 120 gram gula icing. Okey. So, yang seterusnya 1 biji kuning telur dan setengah sudu esen rose. Okey, ini adalah bahan A. Bahan B adalah 320 gram tepung gandum. Okey, 120 gram tepung jagung. Dan yang terakhir, 10 gram susu cair. Okey, jom. Saya tunjuk satu persatu. Okey, so kita alihkan kita punya bahan B. So, sekarang kita masukkan bahan A dulu. Okey. So, kita masukkan butter kita, 250 gram butter. Okey. Bahan yang kedua adalah 20 gram shortening. Yang ketiga adalah 120 gram gula icing. Dan yang keempat, 1 biji kuning telur. Dan yang terakhir adalah esen rose. Separuh sudu teh nah, Bau dia sangat-sangat sedap bau dia. Okey. Inilah bezanya teratai layu di Tasikmadu dengan biskut samprit. Dia ada beza kat sini. Bau dia, bau esen rose. So, kita just kacau. Nak guna mixer pun boleh, nak pakai hand mixer pun boleh, nak pakai tangan pun boleh, tak ada masalah. Tetapi, saya tunjuk buat kuih senang, saya pakai tangan saja. Sana. Okey, kalau putar dengan tangan, anggaran masa lebih kurang dalam 2 minit. Dia ada perbezaan. Biskut, ada biskut yang kita jangan putar butter sampai kembang. Ada biskut bagi kembang sedikit, dia akan lebih cantik. Contoh, tekstur biskut. Anda kena tengok tekstur biskut tu macam biskut yang gebu, macam samprit, macam untayan, macam teratai layu di Tasikmadu ni, anda kena putar butter biar dia kembang. Maksudnya putar bahan egg A ni bagi dia kembang sedikit. Kalau anda buat biskut yang macam simple, contoh macam cookies
cookies yang ringan macam chocolate chip cookies atau dark cookies ke apa-apalah, almond cookies ke, yang tu tak perlu kita putar butter tu sampai dia kembang. Sebab lagi kembang dia akan lagi tak sedap. Tapi kalau tekstur cookies yang gebu, lembut macam ni, kasih kembang sikit. Okey. Jadi anda tak perlu risau ke apa dia tak jadi ke apa, tak ada, dia confirm akan jadi. So kembang sedikit, bagi dia kembang. Kalau pakai mixer atau pakai hand mixer, lebih kurang dalam 30 saat dah okey dah. Okey, macam ni dah okey dah. So anda boleh tengok dia nampak lebih kembang daripada butter yang asal tu. Bau dia memang sedap sebab kita pakai esen rose, dia mesti akan bau, orang kata bau rose wangi campur dengan butter pula kan. Okey, mungkin ada yang tanya gula icing, kalau nak ayak lebih bagus diayak sebab kadang-kadang kita tak tahu ada ketulan-ketulan tu yang bila kita putar dengan whisk macam ni, dia ada yang terlepas pandang apa semua. Okey, so lebih baik kita ayak dahulu. Okey, settle. Okey, kita dah sampai ke part yang nombor 2, iaitu bahan-bahan B. Okey, so kita terus masukkan semua 320 gram tepung gandum. Saya akan ayak guna tangan ya terus. Okey. Okey, seterusnya 120 gram tepung jagung. Okey, dan penggunaan tepung agak banyak dan juga penggunaan tepung jagung. Tepung jagung ni kalau pakai banyak, biskut tu mesti akan jadi lebih gebu. Dan seterusnya adalah 10 gram susu cair atau susu cayak, orang Kedah panggil. Okey, so kita kacau terus guna tangan. Perlahan-lahan sahaja. Okey, so kita dah adun kita punya tepung, dah campurkan bahan A dan juga bahan B, dah jadi lembut yang macam ni. Okey, dah ni okey lah tu. Okey, tapi tepung ni kalau nak lebih bagus, pastikan dia lebih melekit di tangan. Itu lebih bagus. Buatkan anda tekan dia keluar lebih cantik, nak tekan pun susah. Tak perlu tenaga yang kuat-kuat apa nak tekan. Okey, so sekarang ambil tray dan kita terus tekan dia masuk terus dalam kita punya tray. Okey, acuan yang kita guna sekarang adalah pecah 15. Okey ni, nozzle pecah 15. Nak pakai nozzle pecah 14 pun boleh, nak pakai yang 12 pun boleh. Terpulang ikut selera masing-masing. Mungkin yang tanya pecah tu benda apa? Maksudnya dia punya lekuk dia tu, kuantiti lekuk dia. Okey, so kita tekan sekarang sebelum tepung saya akan jadi lebih keras. Jom kita tekan sekarang, tengok cara saya, teknik dia betul untuk tekan. Okey. So yang ni terpulang. Nozzle jangan terlalu dekat dengan tray. Bila nozzle terlalu dekat, biskut akan terlalu kembang. Dia rapat, nozzle terlalu rapat, dia akan kembang. Jadi kita tak mau. Kita nak dia lebih, nampak lebih, nampak dia punya kuntum dia cantik macam kuntum bunga tu. Hampa tengok tu.
Okey. Saya akan tunjuk macam mana dia punya nozzle. Hampa kena tengok betul-betul. Boleh kamera tengok. Nampak dah. Jangan terlalu rapat. Macam ni contoh dia. Yes. Okey. Kalau dia rapat, dia akan jadi macam ni. Nampak? Itu perbezaan dia bila nozzle terlalu rapat dengan tray. Dah settle, saya tekan kita punya teratai layu di Tasik Madu. So, ini adalah hasilnya. So, hampa boleh tengok comel-comel macam ni. Pastikan dia punya jarak jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Pembakaran dia nanti tak seimbang. Takut saat lagi ada yang sini jauh, ada yang dekat, nanti tak. Okey, so anda boleh tekan bagi cantik-cantik. Biskut ni jangan ambil masa tekan terlalu lama. Nanti tepung keras, dia akan masalah. Bunga tak cantik, bunga dia mesti sekata macam ni. Okey? Settle. Okey, kita ke part seterusnya. Okey, part ni yang paling best sekali. Sebab okey, kita dah siap tekan kita punya biskut teratai ni. Okey, kita kena buat lubang di tengah-tengah biskut. Nak buat dengan apa? Tak perlu. Hampa pergi masuk bilik, bilik hak anak-anak ke apa semua ke, office ke. Guna saja pen kilometriko macam ni. Tapi pastikan pen tu bersih. Macam yang ni, memang pen ni memang khas untuk kita buat kuih. Ada yang nak guna chopstick pun boleh. Chopstick saya tak suka sebab dia punya saiz dia tu agak besar. Bila agak besar, nanti bila kita bubuh merange, dia akan melimpah terlalu ni. Tapi bila saya tengok lubang untuk kilometriko ni memang cun-cun. Tengok kalau dia terangkat ke apa, ambil tepung gandum, cuma celupkan hujung pen tu macam ni. Okey. Lubang dia macam tu. Senang kan? Tapi cakap orang 16 tahun kan. Aku dulu tahun pertama buat biskut pun susah. Nampak? Buat lubang dia. Okey. Untuk kita masukkan merange masuk dalam ni. Nak pakai chopstick pun boleh. Yang tak boleh pakai ibu jari kaki. Yang tu tak boleh. Hampa jangan pakai ibu jari kaki. Saat lagi takut merange tak masuk, benda lem pula dah masuk dalam biskut. Okey. Okey, settle. Okey, selepas dah tekan cantik macam ni, hampa tengok comel kita punya teratai layu. Ini teknik yang saya nak bagi tahu. Mana-mana yang buat biskut yang bertekstur gebu dan lembut macam ni, perlu direhatkan biskut ini semalaman. Okey, so tak faham maksud rehat tu macam mana? Okey, ibarat macam kita pergi tidur, selimutkan, kita selimut apa semua, kita lena. Sama juga. Yang ni tak payah lapis selimut. Hampa tutup elok-elok terus apa tray ni, jangan bagi semut masuk ke, lipas masuk ke apa. Rehatkan dia. Esok baru bakar. Selepas kita dah tekan ni, esok baru bakar. Jangan tekan esok. Maksudnya hampa dah tekan biskut ni, pergi rehatkan. Esok baru nak buat lubang, jangan. Saat lagi biskut akan pecah. Maksudnya selepas tekan dengan batang pen tu, lepas tu rehatkan dia. Tutup elok-elok, kemas dapur, pergi lena. Esok pagi baru bakar. Itu teknik dia. Jangan tanya saya kenapa ni, nanti saya akan cerita kemudian dia. Okey? Okey, kita punya cookies kita dah rehatkan. Sekarang kita nak buat merange dulu. Okey, merange tu benda apa? Merange tu macam satu manisan yang dihasilkan daripada putih telur, gula icing dan juga pewarna. Cara nak bancuh merange, hampa kena tengok betul-betul. Okey, so yang pertama adalah 120 gram putih telur. Okey, yang ni kena tengok nak 120 gram putih telur. Syarat dia tidak boleh ada sedikit pun kuning telur. Okey, lagi satu tak boleh ada air, tak boleh ada minyak langsung, dan bowl kita mesti kena bersih betul-betul. Jangan ada kesan minyak, kesan air apa-apa, tak boleh. Okey, masukkan 120 gram. Sekarang kita putar dulu putih telur. Okey, yang ni 100 gram gula icing, 2 sudu besar pewarna kuning. Okey, sebelum saya masuk gula icing, yang pertama lebih kurang 30 saat. Okey.
Kena pakai mixer atau hand mixer. Tak boleh pakai kacau tangan. Kalau anda pakai kacau tangan untuk buat merange, InsyaAllah sampai 30 Ramadan baru siap biskut hampa. Maksudnya orang dah nak takbir raya tak siap-siap merange apa. Memang takkan naik. Maksudnya dia kena guna kelajuan mesin atau hand mixer tu. Okey. Okey, dia dah kembang sikit macam ni. Okey. So kita boleh slowkan kita punya ni. Kalau nak off kan pun boleh, tak mau off pun boleh, terpulang. So masukkan semua 100 gram gula icing. Okey, selepas tu teruskan kelajuan. Saya letak 6 lah. Lepas masuk gula icing, kelajuan dia lebih kurang 6. Ini mixer saya dah. Masing-masing mixer masing-masing punya kelajuan. So hampa kena kelajuan yang agak tinggi juga. Okey, yang ni anggaran masa lebih kurang 2 minit. 2 minit sebelum last kita masuk kita punya pewarna kuning, 2 sudu besar pewarna kuning. Okey, so kita tunggu 2 minit dulu. Selain merange, akan ada yang tanya, apa lagi yang kita boleh guna untuk kita pipe atas biskut teratai layu. Okey, kalau nak pakai filling pun boleh. Filling mango ke, strawberry ke, blueberry ke, kiwi ke pun boleh. Nak letak coklat chip pun boleh. Nak letak kismis pun boleh. Nak letak badam ke apa pun boleh. Tak ada masalah. Tetapi resepi asal teratai layu di Tasik Madu memang bubur merange. So saya akan ajar resepi asal dia kita letak merange. Okey, kita punya merange gula icing dah ni dah orang kata kental. So kita masukkan 2 sudu pewarna kuning ni, 2 sudu pewarna kuning. Tu, slowkan sikit takut dia mengecil terlampau kuat sangat. 2 sudu pewarna kuning, telur nah. Ada yang warna lemon lah apa, kita guna yang telur punya. Okey, settle kita punya merange. Begitulah caranya. Kita bawa keluar daripada kita punya bowl. Okey, saya nak tunjuk merange yang bagus. Ambil ni, kalau dia bertanduk melekat macam ni, dia elok macam ni. Okey. Jangan terlalu lembek sangat sampai meleleh, yang tu tak cantik. Okey, yang ni dia bertanduk macam ni. Dia bertanduk macam ni, cantik merange. Okey. Ni. Ni memang elok. Kebanyakan nanti kita akan buang dia punya lebihan merange tu, sebab kalau kita kurangkan dia punya kandungan putih telur 120 gram, mungkin kita pakai 60 gram, takut mixer kita tak boleh nak berpusing nanti sebab terlampau sedikit. So, keluarkan cara dia macam ni, ketuk-ketuk-ketuk. Okey, nampak dia bertanduk ni. Bertanduk ni sangat-sangat cantik, nampak tu. Dia bertanduk. Okey. So, kita akan pakai guna spatula. Okey, jangan terkejut nah. Spatula saya ni bukan kena gigit tikus. Spatula ni dah bertahun-tahun. So, saya guna. Memang tahan lama. So kita kacau-kacau sikit kita punya merange bagi dia punya warna sekata. Okey. Cantik. Sebab kadang-kadang siapa yang nak letak tepung jagung pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang live semalam saya ada letak tepung jagung. Tak letak tepung jagung pun boleh, tak ada masalah. Nampak cantik tak? Nampak tengok tu. Cantik merange kita. Hampa tengok tu. Cara dia, ambil plastik piping bag ni. Kita nak piping masuk dalam kita punya biskut. Okey, biskut teratai layu. Okey, biskut ni kita dah rehatkan dia semalaman. Baru kita piping masuk merange kita. Cara dia senang sahaja. Banyak tu saja, sikit saja penggunaan merange ni. Lebihan nanti akan banyak betul.
Okey, hujung sekali kita potongkan dia. Okey. Okey. Lepas tu terus pipe masuk ke dalam. Bagi dia membunjut sikit dah, membunjut. Baru dia cantik. Okey, ini adalah teknik dia. Selain warna kuning, kalau nak buat warna hijau pun boleh. Ubah saja pewarna dia. Okey. Okey, ini adalah hasil dia selepas saya pipe merange atas biskut teratai layu. Nampak comel-comel, dia bunjut-bunjut macam tu. So, sekarang kita onkan oven kita. Oven biskut ni, nasihat saya lebih lama dibakar, lebih tahan lama, lebih masak elok. So, kita guna 30 minit. Oven untuk suhu teratai layu ni adalah 120 api atas, bawah 130. Tetapi ikut masing-masing punya oven. Okey, suhu tak sama. Macam oven saya antara 120, 130, 30 minit. Api atas dan bawah. Okey, jom kita masukkan. Okey, jom, oven dah panas. Kita masukkan sekarang kita punya biskut teratai layu di Tasikmadu. Okey. Okey, dah masuk oven. Masa yang tadi saya cakap 30 minit. Okey, 30 minit. Suhu 120 atas, bawah 130. Kalau nak lebih selamat, rendahkan suhu. Maksudnya biar dia bakar lama. Biskut tak susah. Maksudnya bila buat biskut ni, suhu tak, maksudnya bila kita keluarkan, dah bunyi masa 30 minit kita buat keluar, biskut tak berapa garing. So, tambahkan lagi 5 minit. Itu lebih bagus daripada kita masukkan dengan suhu yang tinggi, bawa keluar tengok-tengok dah terlebih garing. Dah terlebih garing, tak boleh buat apa. Okey, itu yang lebih selamat. Okey. Sementara kita nak tunggu 30 minit biskut kita masak. So, kita panaskan coklat kita menggunakan periuk double boil. Okey, yang di belakang tu, saya dah panaskan dia punya air untuk kita celupkan periuk yang di atas ni. So, saya pakai jenama beril 200 gram yang dah coin macam ni. Okey, so kita pakai milk, jangan pakai dark. Dark terlalu pahit. Masukkan dalam ni. Okey. Dan kita masukkan lebih kurang dalam 1 sudu shortening. 1 sudu shortening. Shortening ni apa fungsi? Ramai akan tanya. Shortening ni fungsi dia untuk mencairkan sedikit coklat masakan kita. Kalau tidak nanti terlalu pekat, kita piping tak cantik. Okey, jom kita masukkan kita punya periuk double boil atas periuk kita yang satu lagi ni. Okey, biskut kita dah masak. Mesti hampa dah tak sabar nak tengok hasil biskut kita, biskut teratai layu selepas dibakar macam mana. Jom kita tengok sekarang. Tada! Tu dia hampa tengok tu. Yang ni yang dah selepas kita bakar. Hampa tengok, ya Allah, cantik elok ni. Nampak? Walaupun nama teratai layu, tetapi dia tak layu. Dia mekar elok. Sebab apa? Teknik kita betul. Kan buat tepung tu dia jadi kelepek ke, dia jadi menurun ke? Tak. Okey, so kita dah sampai kita punya teknik yang terakhir. Kita akan piping coklat atas biskut ni. Okey, so tadi kita dah masak coklat kita. Sekarang kita nak pipe biskut ni. So saya letak di depan sekejap. Okey. Okey, yang ni coklat yang kita dah masak sekarang.
Okey, coklat ni kalau nak elok, bagi dia suhu lebih kurang suam sedikit. Kalau dia terlampau panas, nanti dia terlalu meleleh sangat. Sebab kita tak nak nanti bila dia meleleh, dia akan pergi dekat kelopak-kelopak bunga teratai tu, dia akan nampak tak cantik. So, kita bagi dia suam sedikit. Okey. Okey, mungkin ada yang tanya kenapa masak coklat menggunakan teknik double boil. Okey, double boil ni maksudnya anda kena guna periuk double boil. Maksudnya yang di bawah tu ada air, yang di atas dimasukkan coklat. Jangan masak coklat, letak coklat dalam periuk, letak atas api. Itu teknik yang salah. Coklat akan hangit, tak akan jadi coklat anda. Ini cara yang betul. Okey, tak tahu kat mana nak beli periuk. Mungkin buat kat rumah, takkanlah nak beli periuk double boil ni kan. Okey, cara yang senang, ambil mana-mana periuk masakan yang bentuk macam ni. Lepas tu ambil bekas mangkuk yang steel tu, letak atas dia pun boleh. Tak ada masalah. Senang saja. Okey, so ada cara-cara teknik yang kita boleh guna pakai apa saja bahan yang ada, peralatan yang ada di rumah. Okey, kita punya sekarang ni dah okey dah suam sedikit. Bila dia suam, dia akan pekat sedikit. Itu baru cantik. So, masukkan dalam plastik piping bag. Okey, ni cara cepat, tuang je terus, tak susah. Okey, cukup kot yang ni. Okey. Yang ni kita boleh simpan di belakang balik. Okey, ini coklat kita. Selepas saya dah masukkan dalam plastik piping bag ni. Okey. So, kita sekarang gunting hujung dia. Kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu, test dulu. Okey. So, kita ambil kita punya biskut teratai layu. Okey. So, saya akan piping. Piping satu arah saja. Ada orang buat piping dua arah. Tapi saya tak suka tengok dia punya hasil dia terlampau banyak sangat coklat. So, kita satu arah sahaja. Okey, so boleh tengok. Kita piping. Inilah cara dia. Okey, siap kita punya biskut teratai layu di Tasik Madu. Hampa tengok, ya Allah, punyalah cantik tu. Inilah hasil dia. So, siaplah kita punya semua biskut. Kita nak buat proses yang kita nak masukkan dalam balang. Okey, tunggu lebih kurang dalam 20 minit. Bagi dia coklat dia sejuk. Biskut dia pun bagi dia sejuk sikit lagi. Okey, kita dah boleh susun masuk dalam balang. Okey, selesailah biskut teratai layu daripada A sampai Z. Saya dah tunjukkan kepada anda semua. Okey, inilah rupa dia, inilah hasil dia. So, kepada anda yang dah tahu resepi, jangan lupa buat dekat rumah. Okey, belanja anak-anak makan, belanja suami makan. Dan yang mana nak cari pendapatan tambahan, ambil resepi ni. Okey, buat dan terus jual. Saya halalkan semua resepi. Okey, jumpa lagi di next kita punya resepi. Ingat Family Corner, jenama branding Family Corner yang mengeluarkan cookies-cookies yang terbaik, premium dan yang penting sedap. Dan pelbagai jenis jajan dan juga kerepek ada di Family Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.